utama anda. Di sepanjang zaman tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan, jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad, Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Justru menggembirakannya. Dan jika suaminya bersumpah ke atasnya, nescaya dia akan menunaikannya. Dan jika suaminya tiada, dia akan menjaga diri serta maruahnya dan harta suaminya. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh, kita berada di jam yang kedua waktu ini untuk inspirasi ilmu. Dan terima kasih kepada anda yang dapat buka pasang radio IKIM FM. Tak kira walau di mana sahaja berada. Yang tengah tonton juga tadi, menerusi rancangan tarbiyah tu dekat Facebook, dekat YouTube IKIM FM. Alhamdulillah banyak kita dapat kan, walaupun bukan sekadar mendengar tapi dapat menonton tarbiyah dan juga apa yang kita dapat di situ sama-sama amalkan sampaikan lagi untuk kita dapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Sebab hari ini hari Jumaat, apa pun yang kita buat pasti nak dapat berkat itu. Kita selawat banyak-banyak, kita nak berzikir, baca Quran, baca hadis-hadis. Itu yang penting tu, sebab kita tambah lagi nilai dalam diri kita, terutama dalam bulan Ramadan. Kalau tengok Quran, dengar Quran, baca Quran, semua itu ada ganjarannya. Sebab Ramadan ini bulan Al-Quran. Jadi sama-sama kita hidupkan suasana itu. Okey. Sama juga selepas ni kita nak buka Quran sebab kita nak tadabbur surah Al-Bayyinah bersama-sama dengan Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Tonton di Facebook juga di YouTube IKIM. Kita boleh buka Quran sama-sama, kita baca, kita tadabbur dan dengarkan. Okey. Dan berhibur dahulu bersama dengan Ustaz Naufal, ada Ustaz Matin, Ustaz Khairul Anwar, lagunya Suwaru fil Quran. Teruskan setia bersama IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم
program persekolahan tahun 2024. Dibuka kepada pelajar-pelajar sekolah di dalam wilayah persekutuan dan di luar wilayah persekutuan. Syarat permohonan: beragama Islam, bermastautin di wilayah persekutuan sekurang-kurangnya setahun dan masih menetap, tertakluk kepada kiraan had kifayah yang telah ditetapkan. Borang permohonan dan maklumat lanjut boleh didapati di www.maiwp.gov.my. Tarikh tutup permohonan 19 April 2024. Kota Kinabalu 93.9 FM. Ikuti kami di podcast web podcast.ikim.my. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama bawakan kepada anda rancangan Tadabbur ketika ini. Jom nak sambung lagi bual bicara kita, mendengarkan kuliahnya dan mendengarkan perkongsian ilmu ini. Dan paling penting, kita nak bawakan ini di dalam platform online juga. Anda boleh sama-sama hayati, dengarkan dengan tekun, dan kita nak sama-sama buka Quran untuk baca, faham dan terus amal-amalkan. Itulah konsep rancangan Tadabbur kita. Okey, dan menerusi perkongsian ini, sama-sama kita nak dengarkan lagi perkongsian dengan tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor yang dah pun ada dengan kita kat konti Radio IKIM ni. Okey, nak mengalu-galukan kehadiran Dr. Samsul. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Syafiq? Baik seadanya. Macam biasa kita tenang-tenang. Cerita Jumaat kita. Cerita Jumaat. Kan. Walaupun dalam Ramadan kita ni dah pun melangkah ke hampir 11 hari dah kita hari ni. Masya-Allah. Semua okey ke Doktor jadualnya? Alhamdulillah semuanya okey. Kan itu seronok tu kan. Ramadan ni kita rehat-rehat banyak sikit lah. Betul. Itulah yang paling penting. Orang kata sebab rehat tu ada istilah dia pelbagai. Ya, rehat betul. jiwa kita, rehat minda dengan apa? Ni kan. Kita dengarkan ilmu, dengarkan segala-galanya Doktor kan. Masya-Allah. Okey. Baik, kita nak sama-sama hayati lagi untuk perkongsian kita pada kali ini. Kita nak buka surah Al-Bayyinah. Jom kita sama-sama faham dan kita nak dengar, kita nak baca lagi. Doktor, sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, boleh tak berikan sedikit mukadimah awal latar belakang surah ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Yang dihormati DJ Syafiq dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana. Betul. Dan yang dah masuk ke komen-komen kita ni. Ya, Syarifah Kasih, Model Zaliha Syafi'i, Isyamuddin Abdul Majid. Semua beri salam kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen-komen tu kat mana dengar tu kan? Ya, betul. Dan catat apa yang kita dapat, catat, ya, buat nota, bincang kan. Yang baik, insya-Allah. Amin. Baik, alhamdulillah, kita hari ini akan membicarakan berkenaan dengan surah Bayyinah yang merupakan surah yang ke-98 daripada turutan Mushaf. Dan surah Al-Bayyinah ini adalah merupakan surah yang diturunkan di Madinah. Ya, jadi di antara surah-surah pendek atau juzul amal ni yang diturunkan di Madinah, di antaranya adalah surah Al-Bayyinah. Kebanyakan yang lain itu adalah di Mekah, ya. Sebab dalam surah ini ada menceritakan tentang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi bila sebut Yahudi dan Nasrani ini, kes mereka itu banyak di Madinah. Kalau di Mekah tu kaum kafir musyrik saja, golongan Yahudi dan Nasrani ini banyaknya berada di Madinah. Jadi ayat ini ataupun surah ini diturunkan di Madinah. Jadi kita tahu di sini adalah merupakan satu surah yang nak menjelaskan berkenaan dengan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ahli kitab akan sentiasa klaim yang mereka itu benar dan menyalahkan Nabi SAW. Kerana itu Allah turunkan Al-Bayyinah yang bermaksud bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Jadi dia ada 8 ayat dan insya-Allah kita akan dengarkan dahulu bacaan surah ni dan juga terjemahannya. Nanti insya-Allah kita akan tadabburkan kemudian. Baik, insya-Allah jom sama-sama kita perhalusi, kita dengarkan betul-betul dengan penuh maknanya. Okey, anda boleh terus buka Quran, kita dengarkan sama-sama bacaan dan juga terjemahannya. Ayo sama-sama dengarkan surah Al-Bayyinah. Sadaqallahul Azim. Masya-Allah, itu dia surah ini yang memang terus memberikan inspirasi kepada kita. Dan paling tertarik bila tersebut Doktor di awalnya berkaitan dengan latar belakang surah ini, iaitu bukti, fakta, data. Itu yang Allah kemukakan di situ. Betul. Jom kita bawakan sesi tadabbur ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi apa yang telah kita bincangkan tadi. Betul ya, Syafiq sebut tadi pasal Bayyinah, tentang bukti, fakta. Dalam hadis sahih juga ada sebutkan Al-Bayyinah al-mudda'i wal yamin ala man ankarah. So ada sahih yang bermaksud bahawa sesungguhnya bukti itu bagi yang mendakwa
dan sumpah itu bagi yang mengingkarinya. Dan kalau kita lihat daripada hadis itu, walaupun pendek, singkat, dia menjadi asas kepada perundangan yang ada pada hari ini, iaitu berkenaan dengan dakwaan. Jadi bila kita katakan, bila kita mendakwa seseorang tu, dia mesti ada bukti, kan? Dan orang yang didakwa tu, kalau dia nak menyangkal akan dakwaan tersebut, dia kena bersumpah. Kan? Jadi ini membawa kepada satu sistem perundangan yang ada pada hari ini. Jadi kalau kita lihatkan, asasnya itu adalah Quran, tentang bayyinah, tentang bukti yang nyata, yang secara latar belakangnya surah ini menjelaskan berkenaan dengan orang kafir musyrik dan juga orang-orang ahli kitab yang mereka itu tidak mempercayai akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau bagi ahli kitab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang disebutkan namanya, sifat-sifatnya dalam kitab-kitab mereka. Jadi sebab tu kalau kita lihatkan, banyak ayat Quran yang menjelaskan berkenaan dengan orang-orang ahli kitab ni menyembunyikan fakta, sedangkan mereka itu ya'rifunahu ka ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi itu macam mana mereka kenal akan anak-anak mereka. Jadi ini satu benda yang dapat kita lihat, bagaimana golongan ahli kitab itu dia menyelewengkan fakta yang sebenar. Jadi datangnya Nabi dengan bukti, iaitu Al-Quran, menjelaskan balik apa yang mereka sembunyikan ataupun apa yang mereka selewengkan. Jadi ini terang lagi nyata. Orang kata apa, terang lagi bersuluh. Kan? Rasulullah hadir, Rasulullah datang, kan? Ya, betul. Jadi dengan manfaat itu. Dalam hal ini, Al-Quran itu datang dengan kalau kita lihatkan sifatnya itu membawa manusia itu kepada Allah, membawa keluar manusia itu daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya keimanan, tauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang pertama pun, Allah menyatakan orang kafir dan ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani serta orang yang musyrik tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing. Maksudnya mereka itu sentiasa berada dalam keadaan kekufuran, sentiasa berada dalam keadaan jahiliyah, sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas dan nyata. Apakah bukti itu? Itulah Rasulullah minallah, Rasul daripada Allah SWT, yatlu suhufan mutahhar. Dan dia seorang Rasul yang datang dari Allah, membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci, fiha kutubun qayyimah, yang padanya itu ada pelajaran-pelajaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على semasa yang diiktiraf oleh pakar-pakarnya. Semua ilmu yang berkaitan dengan manusia ni secara asasnya ada dalam Quran. Secara asasnya. Jadi bila mana pakar-pakar yang kita katakan mahir dengan ilmu masing-masing, yang disebut masing-masing, macam Syafiq katakan tadi, mereka akan temui asasnya dalam Al-Quran. Itu adalah merupakan mukjizat yang ketiga. Yang kedua, dan yang ketiganya adalah fakta dalam Quran itu adalah dia menyingkap sesuatu yang gaib, membawa manusia ini di luar kotak pemikiran yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak. Contohnya kehidupan selepas daripada kematian. Alam akhirat. Alam akhirat, alam barzah. Yang manusia tak boleh fikir dengan akalnya. Alam malaikat yang membawa pada manusia ini
dari segi menjaga amal-amalnya dan sebagainya, tentang sesuatu benda yang gaib. Jadi kalau kita lihatkan semua itu dijelaskan dalam Quran, di luar daripada logik akal manusia. Dan hanya Nabi saja yang akan berbicara tentang hal itu melalui kitabnya. Jadi kalau kita tengok itu di antara 3 perkara yang disebutkan oleh para mufassir yang kita katakan melatar belakangkan bila kita sebut tentang mukjizat Quran. Yang pertama kitab kebenaran, yang dengan itu terbeza antara akidah yang hak dan batil. Yang kedua, padanya itu ada asas ketamadunan, pengetahuan yang diakui oleh pakar-pakarnya. Sebenarnya bukan daripada zaman kita sekarang, zaman dulu, sekarang akan datang. Kalau kita kaji, memang kita akan jumpa dalam Quran. Dan yang ketiganya adalah Quran itu dia mengikat tentang peristiwa yang gaib, mengikat peristiwa bukan kata gaib yang dahulu, sekarang akan datang. Yang benda itu adalah merupakan satu benda yang tidak dapat dicapai oleh manusia dengan akalnya, melainkan dengan jalan wahyu. Jadi ini 3 perkara yang disebutkan para mufassir sebagai mukjizat Al-Quran yang mematahkan atau mengalahkan hujah-hujah ahli kitab atau golongan musyrikin yang mereka itu enggan untuk menerima kebenaran. Nah, itu adalah merupakan sedikitlah tentang mukjizat Al-Quran itu, dan juga bayinah itu, tentang apa dikatakan sebagai bukti yang nyata itu Nabi dan juga adalah dan Quran. Jadi itu yang disebutkan dalam ayat ini ataupun dalam surah ini. Baik. Kemudian pada ayat yang keempat, pada ayat keempat dikatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tidak berpecah belah melainkan datang kepada mereka itu bukti yang jelas dan nyata. Jadi dalam hal lain manusia tak akan dapat tahu apa yang kita katakan disimpan oleh golongan ahli kitab ni. Maksudnya penyelewengan mereka, penipuan mereka, kisah-kisah pengkhianatan mereka pada nabi-nabi mereka. Orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Kecuali Nabi SAW kemudiannya menjelaskan balik apa yang mereka lakukan. Jadi itu yang mengejutkan mereka. Sebab apa? Sebab Nabi tahu perkara-perkara itu yang mereka cuba sembunyikan, dan Nabi tahu, kan? Macam kisah, macam kalau kita baca tadabbur dalam surah Kahfi, kan? Memang waktu tu orang-orang kafir musyrik ni minta petua macam mana nak kalahkan Nabi. Dia mereka pergi kepada beberapa orang rahib di Madinah itu. Mereka tanya kepada rahib ni macam mana nak kalahkan Nabi. Maka rahib Nabi kata tanya 3 perkara. Kalau dia boleh jawab, dia memang Nabi. Tapi kalau dia tak boleh jawab, dia bukan Nabi. Tanya pasal Ashabul Kahfi, kan, tanya pasal roh, tanya pasal Iskandar Zulkarnain, tanya pasal Zulkarnain. 3 perkara tu. Dan benda tu dia tanya kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW walaupun lambat, dalam surah Kahfi ada cerita, kan, Nabi SAW lambat dapat wahyu kerana Nabi dah sebut insya-Allah, kan. Jadi dalam hal ni, bila mana kalau kita keseluruhan cerita tu, Nabi SAW menjawab soalan itu dengan begitu nyata dan jelas, kan, dengan ayat Quran yang turun kepada baginda Nabi SAW. Bukan setakat itu saja, cerita lagi tentang Ya'juj wal Ma'juj, bagaimana kisah Zulkarnain itu, kan. Jadi nak menunjukkan detailnya Nabi tahu. Tepat. Ashabul Kahfi pun cerita tepat, kan. Jadi bila disebut macam tu, memang tidak syak lah Nabi SAW itu adalah Rasul yang diutuskan. Kan? Sebab tu di kalangan ahli kitab ni ada yang bila mana mereka melihat Nabi SAW begitu, mereka terus beriman. Sebab tahu bahawa Nabi SAW ini adalah merupakan Rasul, sebagaimana Allah utuskan Musa kepada kaum Bani Israel dengan Tauratnya, ataupun Isa dengan Injil. Jadi ini nak menunjukkan benarnya, kan, Nabi SAW. Jadi dalam hal ini, orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab Taurat ini itu tidak berpecah belah melainkan setelah datang kepadanya bukti yang jelas dan nyata. Baik, pada ayat yang kelima, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Maka dalam hal ini, padahal mereka itu tidak diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Maksudnya tidak berbuat sesuatu yang lain daripada mengharapkan redha Allah Ta'ala. Sebab golongan Yahudi ini, mereka menggunakan agama untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka menjual akan ayat-ayat Allah Ta'ala itu dengan
harga yang sedikit. Dan mereka telah menukarkan hukum-hukum itu. Kalau misalnya contohnya hukum hudud, rejam dan sebagainya, itu hanya untuk orang bawahan, bukan untuk orang-orang atasan, bangsawan, kayangan, ya. Sebab mereka nak dapatkan harta dan juga bantuan daripada mereka itu, kepentingan. Ya, itu. Jadi sebab itu Allah menyatakan, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan diri kepada Allah. Dan itu merupakan golongan Yahudi, ya. Nasrani juga begitu. Malah Nasrani lagi teruklah, sampai peringkat mereka telah meletakkan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, kan. Itu lagi teruklah, dan menjadikan institusi gereja itu sebagai satu institusi yang mengawal kerajaan. Sampai ketika dia tengok tercetusnya perang salib dulu, yang menguasai pemikiran raja-raja di Eropah. Jadi mereka ni dah menggunakan agama itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi sebab itu Allah mengingatkan, dan tidaklah diperintahkan itu melainkan untuk mengikhlaskan diri mereka kepada Allah. Baik itu untuk orang kafir lah, untuk golongan ahli kitab dan sebagainya. Kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim juga, hendaklah kita dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala, tidaklah kita berniat yang lain melainkan untuk mendapatkan redha Allah. Itu dengan kita mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala, dan mengikhlaskan diri kita untuk kita melakukan amalan-amalan kerana Allah Ta'ala. Kerana lawan daripada ikhlas itu adalah riak. Kan. Menunjuk kan. Maksudnya kita berbuat sesuatu benda atas urusan agama ini kerana mengharapkan pandangan manusia. Itu riak, ya. Sedangkan ikhlas adalah kita berbuat satu perkara itu kerana Allah, mengharapkan redha Dia, mengharapkan akan kasih sayangnya, liwajhillah, limardatillah. Jadi ini adalah merupakan perbezaan lah. Orang-orang yang melakukan amalan itu kerana ikhlas, dan orang yang melakukan amalan itu kerana riya, ya. Dalam Quran ini Allah menyatakan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Ya, iaitu celaka bagi orang yang salat, yang mereka itu lalai dalam salatnya, dan juga yang riak dengan salat mereka itu. Ya, jadi kita tidak dibenarkan untuk riak itu, kerana riak itu dia merupakan di antara perkara yang Nabi SAW sebut sebagai syirik yang kecil. Ya, Nabi mengatakan, aku takut pada kamu satu benda yang menimpa pada kamu itu daripada syirik-syirik yang kecil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu? Maka Nabi mengatakan, itulah riak. Jadi ini adalah merupakan perkara yang sangat penting untuk kita faham dalam nak kita memurnikan amalan kita itu lillahi ta'ala, ya. Jadi ayat ini sangat penting bagi kita untuk kita menjelaskan bahawa sesungguhnya amalan itu perlu padanya ikhlas. Tahu ikhlas itu adalah ruh amal. Kalau amalan kita bina itu tidak ikhlas, Syafiq, ya, walaupun kita menggunakan duit yang banyak, walaupun kita menggunakan tenaga yang banyak, maka dia tak ada nilai insya-Allah Taala. Ya, mesti ada ikhlas padanya. Ikhlas itulah syarat terimanya akan amalan itu insya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Suatu dalam amalan disebutkan ada dua perkara yang penting. Pertama, ikut Nabi SAW, ikut apa yang telah Allah Taala nyatakan. Yang kedua, ikhlas. Itu penting, itu syarat dalam kita nak mendapatkan amalan kita, ibadah kita ke pakai formula tu. Pakai formula tu, dua perkara. Mesti mengikut apa yang Nabi SAW nyatakan, ataupun sesuatu yang diijma'kan oleh para ulama di atas kefahaman mereka, di atas hadis Nabi SAW untuk kita beramal, mengikut aturannya, kan. Yang keduanya, ikhlas. Kerana Allah Ta'ala. Risau kita kan, kalau hari kita buat satu-satu perkara amalan tu yang tidak yang macam tidak ada ijma' daripada ulama, ataupun yang tidak ada petunjuk Nabi SAW dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini satu perkara yang akan menjadikan amalan itu bid'ah dan sia-sia. Dalam hal ini juga kita sebutkan tentang dan tidaklah diperintahkan mereka itu melainkan untuk beriman ta'ala dengan ikhlas, dan mereka itu di atas agama yang benar, ya, di atas tauhid, dan mengerjakan solat dan memberikan zakat. Baik, dalam hal ini nanti akan ada berkaitan dengan khairul bariyah dan syarul bariyah, sebaik-baik manusia dan sejahat-jahat manusia, atau sebaik-baik makhluk dan sejahat makhluk. Dalam satu hadis Nabi SAW daripada riwayat Imam Ahmad, ada Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat, mahu tak kamu aku menceritakan siapakah mereka itu yang sebaik-baik makhluk ni? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kami nak dengar apa yang sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk itu adalah mereka yang melakukan salat dan mengeluarkan akan zakat. Oleh yang lebih baik daripada itu adalah mereka itu di tengah-tengah kawanan kambingnya mendirikan salat. Mendirikan salat dekat kawasan peternakan itu. Kat mana saja dia duduk, itu adalah merupakan tempat dia mendirikan salat, tanpa ada
tangguh-tangguh, ya, macam tu. Dan Nabi kata, apakah kamu ingin aku khabarkan kepada kamu tentang seburuk-buruk makhluk atau sejahat-jahat makhluk? Sahabat kata, ya Rasulullah, kami nak tahu juga apakah yang dikatakan sejahat-jahat makhluk itu. Maka di waktu itu Nabi mengatakan, itulah orang yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak bagi kepada manusia yang lain. Ya, Allah bagi pada dia nikmat, tapi dia tak mengeluarkan zakat. Allah bagi rezeki banyak. Banyak dia tak mengeluarkan zakat. Allah Taala bagi dia nikmat kesihatan, dia tak solat. Kan? Itulah seburuk-buruk makhluk. Allah bagi pada nikmat akal, tetapi dia tidak mengikut agama yang benar. Maka itulah sejahat-jahat makhluk. Hadis dari Imam Ahmad. Ya. Jadi kalau kita lihat, itu adalah merupakan perintah yang disebutkan dalam ayat ini, iaitu berdiri di atas agama tauhid dan seterusnya melakukan salat dan juga melakukan zakat. Ya, zalika dinul qayyimah, maka itulah sebenarnya agama yang lurus, ya, agama yang benar. Ya. Baik, kemudian Allah Taala telah mengatakan pada ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah mengatakan pada ayat yang ke-6 ini, sesungguhnya orang yang kafir daripada ahli kitab dan orang musyrik itu akan ditempatkan dalam neraka jahanam. Katalah mereka dalamnya itu, maka mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Jadi kalau kita tengok dalam hal ini, dia jawab kepada yang pertama sebenarnya. Kalau kita tengokkan, ada juga setengah daripada fuqaha Islam dia membezakan di antara ahli kitab dan musyrik. Sebab memanglah kalau kita tengok ahli kitab ialah mereka yang mendapat kitab dari Allah Ta'ala yang terdahulu, agama Nasrani ataupun agama Yahudi, yang mereka itu makanannya kita boleh makan. Dan dalam hal ini ada setengah daripada pandangan mengatakan, dalam Quran pun menyatakan bahawa boleh dikahwini, lelaki Islam boleh kahwin kepada ahli kitab ini, tapi dengan syarat lah, kan, sebagai Imam Syafi'i Allah Ta'ala menyatakan syarat dia ketat. Mestilah ahli kitab kalau nak kahwin tu, mestilah dia punya sanad ahli kitabnya daripada keturunannya itu sampai kepada zaman Nabi dan sebelum Nabi. Bukan orang Kristian sekarang. Dan bukanlah orang-orang yang sebagaimana yang kita faham ini, kan. Sebab di Indonesia ada amalkan perkara ni. Kan. Dan juga ada setengah negara di Eropah mereka mengambil pandangan yang sedemikian. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia agak ketat. Sebab kalau kita tengok ayat yang kita baca tadi, menunjukkan bahawa sesungguhnya ahli kitab itu adalah sebahagian dari orang kafir. Maka tak boleh tidak melainkan jika Islam dulu. Kita tengok pada ayat yang ke-6 ni kita baca tadi, sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada kena ahli kitab, innal ladzina kafaru min ahli kitab. Maksudnya ahli kitab tu dia kafir. Ini pandangan kita, kan. Walaupun ada setengah pandangan mengatakan tak, mereka bukan orang kafir bagaimana musyrik. Dibezakan dalam Al-Quran juga diceritakan tentang bagaimana boleh makan makanan mereka, boleh kita berkahwin dengan mereka. Tetapi dalam hal tu ayat ini menjelaskan sesungguhnya mereka ini kafir, dan syarat seseorang itu nak berkahwin dan sebagainya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mestilah seseorang itu dia Islam, ya, tak boleh dia kafir. Jadi kena syahadah lah, kan. Jadi itu yang kita pegang. Memang walaupun dalam keadaan yang kalau kita tengok dalam fiqh Islam itu, yang boleh kahwin itu orang lelaki Islam dengan kitabiah, dengan golongan perempuan ahli kitab. Orang Islam muslimah kita, orang yang perempuan tak boleh, haram, tetap haram, kan. Tapi dalam hal ini dimanipulasikan oleh golongan liberal sampai akhirnya benda tu macam bebas sangatlah. Ya, kalau kita tengokkan di belahan dunia di Eropah sana memang banyak terjadi orang-orang yang Islam berkahwin dengan orang yang kononnya ahli kitab lah. Mungkin mereka kata alasan mereka mazhab Maliki dan sebagainya, tapi sebenarnya dalam hal tu dalam mazhab Syafi'i ketat syarat-syarat. Baik. Jadi ini pada ayat yang ke-6 berkenaan dengan orang-orang yang kafir daripada kalangan ahli kitab dan musyrik. Mereka itu finari jahannam khalidina fiha, mereka itu dalam neraka jahanam dan mereka kekal dalam itu. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu orang-orang yang dikatakan sejahat-jahat makhluk. Tadi kita sebutkan daripada hadis Imam Ahmad tadi, Nabi mengatakan siapakah orang yang paling jahat makhluk itu? Orang yang minta daripada Allah tapi dia tak memberikan kepada manusia dan tak menggunakan perkara itu kepada jalan kebenaran. Jadi Allah bagi kepada orang kafir ni kesihatan, Allah bagi kepada dia akal, Allah bagi kepada dia macam-macam nikmat, ya. Tetapi mereka tetap tidak mahu mengakui akan kebenaran, tetap menolak Nabi SAW, menolak akan risalah ketuhanan yang dibawa oleh Nabi, menolak Al-Quran.
Maka dalam hal ini maka itulah sejahat-jahat makhluk. Sejahat-jahat makhluk. Jadi bila kata sejahat-jahat makhluk ni tempatnya kat mana? Neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi dalam hal ini dapat kita faham bahawa sesungguhnya kita kena ingatkan jugalah bahawa bila Allah menyatakan mereka ini sejahat-jahat makhluk, janganlah pula kita jadikan mereka sebagai sahabat-sahabat kita yang kuat, yang mana kita mengikut cara hidup mereka, kita ikut budaya mereka, yang pada hari ini kalau kita tengok kebanyakan umat Islam dah hilang identiti jati dirinya sendiri, yang nak hidup secara Islam, nak hidup secara cara hidup Islam itu sendiri, sehingga akhirnya kita banyak meniru-niru atau menempel-nempel kepada budaya-budaya yang lain untuk dikatakan sebagai budaya hidup kita, sebagai kita punya jalan hidup kita, sedangkan perkara itu Allah dah jelaskan, nyatakan dalam Quran bahawa mereka itu sebenarnya berada dalam neraka dan juga mempunyai identiti sejahat-jahat makhluk. Jadi ini benda yang kita perlu ingatkanlah bersama supaya kita tak terjatuhlah daripada landasan kebenaran ini. Baik. Seterusnya pada ayat yang ke-7 Allah menyatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dan sesungguhnya orang yang beriman dan amal soleh itu mereka adalah sebaik-baik makhluk. Sebagaimana yang kita bahaskan tadi, bahawa sesungguhnya orang-orang yang terbaik itu adalah orang yang mereka itu melakukan salat dan mengeluarkan zakat. Malah dalam hal ini Nabi SAW menjelaskan lagi, yang mana seorang yang terbaik itu adalah seorang lelaki yang berada dalam kumpulan ternak kambingnya dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Menunjukkan betapa pentingnya perkara itu. Rajulun fi sullatan min ghanamihi wa yuqimus salata wa yutiyaz zakah. Jadi maksudnya dia tak tunggu kat mana-mana, ataupun tak tunggu pakaiannya bersih, asalkan benda itu tidak najis, terus dia solat dan dia mengeluarkan zakat. Itu adalah merupakan orang yang cukup baik, orang yang betul-betul taat kepada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang jahat tadi ialah orang yang allazi yas'alu billah wa la yu'ti bih, adalah merupakan orang-orang yang meminta kepada Allah dan Allah tak beri pada mereka akan kebaikan itu, dan mereka akan tetap sesat sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Baik, jadi orang yang baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, melakukan amal yang soleh, iaitu melakukan solat dan juga melakukan zakat. Dan pada ayat yang terakhir Allah menyatakan, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Dan sesungguhnya balasan bagi mereka, ini golongan orang beriman itu di sisi Allah Taala ialah syurga ad, tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya itu beberapa sungai. Kekallah mereka itu dan selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan mereka itu adalah untuk orang-orang yang takut, yakni melanggar perintah Tuhan. Baik. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala nyatakan bahawa orang-orang yang beriman itu Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka syurga. Jannatul Ad, iaitu syurga yang padanya itu ada keistimewaan yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai yang begitu menenangkan. Kalau kita tengok syurga ni, dia makin tinggi tu makin hebatlah dia punya darjat dia kan. Sedangkan neraka itu makin bawah makin teruk lah. Kan dia punya tingkatan itu level dia makin ke bawah. Kalau syurga tu makin ke atas kan. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa sesungguhnya bagi orang beriman itu syurga yang mereka itu akan kekal selama-lamanya, dan Allah redha kepada mereka, dan mereka juga redha kepada Allah. Jadi siapakah mereka? Mereka adalah sahabat, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya, dan kepada umat Islam keseluruhannya. Jadi sebab tu kalau kita lihatkan
kita tak boleh nak mencerca sahabat ya Syafiq ya. Betul. Sebagaimana yang diamalkan oleh golongan Syiah sebab mereka hanya terima beberapa sahabat je. Mereka mengkafirkan sahabat keseluruhannya. Abu Bakar, Umar mereka kafirkan. Kan yang mereka terima itu Ali, Salman Al-Farisi dan beberapa yang lainnya lah, beberapa kerak saja. Sedangkan Allah menyatakan dalam Quran radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha Allah Taala. Zalika liman khasyya rabbah, yang demikian itu adalah daripada hati yang takut kepada Allah Taala kerana menjaga agamanya, menjaga tauhidnya, takut tergelincir melanggar akan perintah Tuhannya. Jadi itu dia ada tanda orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang takut kepada Allah Taala. Jadi takwa itu apa dia? Takwa itu takut kepada Allah. Dan takwa ini yang menjadi nilai di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali Karimul Wajah, takwa itu adalah khaf minal jalil, takut kepada Allah Taala, i'mal bit tanzil, beramal dengan Quran dan Sunnah ya, qana'atu bil qalil, hidup berpada-pada pada dunia, wal isti'dad li yaumir rahil, dan kita mempersiapkan diri kita dengan satu perjalanan selepas daripada kematian. Maka itulah takwa. Dan di situlah yang akan membawa kita takut kepada Allah Taala. 4 perkara tadi, khaf minal jalil, i'mal bit tanzil, qana'atu bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. 4 perkara ini kita amalkan, dapatlah kita darjat takwa, dan dengan darjat takwa itu insya-Allah secara umumnya kita akan dapat masuk ke dalam radhiyallahu anhum wa radwan, zalika liman khasyya rabbah. Bermaksud dan Allah redha mereka itu sebagai hamba-Nya, mereka redha Allah Taala sebagai Tuhannya, dan yang demikian itu adalah untuk atau balasan bagi orang yang takut pada Allah Taala akan melanggar perintah Tuhannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu dia Doktor, kita lihat di situ macam mana satu persatu dalam surah ini. Perlunya kita ini tengok cakap pasal bukti kan, teruslah kita berpegang teguh dengan Al-Quran ini sampai hari kiamat, sampai bila-bila. Sebab di sini ada pelbagai bukti dan juga fakta-faktanya kan. Jom sama-sama terus kita ambil iktibar dan juga pengajaran dalam surah ini, dan terus kita amalkan, fahamkan dan sampaikan mesej ini untuk orang lain juga. Semoga dapat kita sebarkan mesej itu dengan sebaik mungkin. Terima kasih Doktor atas perkongsian ini. InsyaAllah ada rezeki ada masa jumpa lagi untuk siaran kita yang akan datang menerusi rancangan Tadabbur. InsyaAllah kita. Okey, semoga baik-baik untuk Doktor. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bual Bicara kita menerusi perkongsian rancangan Tadabbur ini dalam platform online, di dalam juga ruangan komen yang sudi titipkan apa saja nota-nota penting di situ. InsyaAllah sama-sama kita boleh dengar, hayati dan bacakan lagi di situ insyaAllah. Okey. Dan buat anda kekal bersama IKIM FM, banyak lagi perkongsian selepas ni. IKIM FM, inspirasi utama anda. Penyampai berkaliber. Sejak hari Isnin Kepada anda, saya Syafiq dan juga Pengisian bermutu. Inspirasi utama anda. Semuanya di IKIM FM. Pagi yang indah disulami inspirasi yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan Lembayung Al-Quran, motivasi pagi, topik pagi, inspirasiku, analisis, kesihatan, cinta Palestin dan topik Jumaat. Semuanya dalam Inspirasi Pagi bersama Taizo Alexander, Luke dan Pian. Dari 6 hingga 10 pagi hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Al-Quran rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pimpinan, cahaya petunjuk juga rahmat. Ingatkanlah kami apa yang terlupa. Apa yang tidak diketahui.
فاجعله لنا حجة يا رب العالمين رحمتنا kami dengan Al-Quran jadikanlah ia sebagai pimpinan petunjuk dan rahmat cahaya petunjuk dan Baginda Junjungan Agung Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Baginda adalah seorang insan yang sangat pemalu dan rendah hati. Baginda membaiki sendiri sandalnya, menampal pakaiannya, dan memerah susu dari kambingnya. Baginda melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Baginda mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit di kalangan mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak menghina orang fakir, dan sama sekali tidak membiarkannya fakir. Baginda menerima permintaan maaf dan tidak bertemu seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baginda berjalan dengan janda-janda dan hamba sahaya. Baginda tidak gentar kepada raja-raja. Marah dan redhonya baginda itu semata-mata kerana Allah Ta'ala jua. Baginda berjalan di belakang para sahabatnya dan bersabda, "Kosongkanlah belakangku untuk malaikat ruhaniyah." Baginda mengendarai unta, kuda, bagal dan keldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat batu mengalas perutnya kerana lapar. Padahal kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikurnia kepadanya. Gunung Ganang merayunya untuk menjadi emas baginya, namun baginda menolak. Baginda menyedikitkan hal-hal keduniaan. Dirinya memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya. Baginda memanjangkan solat Jumaat dan memendekkan khutbahnya. Baginda menjaga hati orang-orang mulia dan menghormati orang-orang yang berkelebihan. Baginda bergurau tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Gaza dan Yaman berlainan negara, namun berkongsi rasa derita yang sama. Yaman masih belum pulih, Gaza pula terus diserang hingga tidak tahu bila kesudahannya. Mari bersama kami, Pertubuhan Kasih Insan, menyalurkan lori bekalan air bersih untuk mereka. Semoga dengan keberkatan Ramadan ini, terhapus duka air mata mereka yang amat memerlukan. Hubungi 012-7030-788 atau layari kasihinsan.org. Keranamu Yaman, demimu Gaza. Ikuti kami di Instagram ikimfm.my. Rinduku bagai titis hujan, takkan akan wujud di tanah kering gersang. Ku damba ada cinta yang mekar bersemi di dalam lubuk hati yang terdalam hanyalah
tanpamu hidup jadi resah. Gundah gulana jiwa aku mula rebah, terumbang ambing hati pasti aku lemah. Rasa remuk di dada, pilu hati tak ingin hilang kau yang teratur dalam hidupku. Kaulah cahaya, tangisku hanya kepadamu. Kau rela hilang semua, asalkan engkau di sisiku. Kasih sayangmu akan rasa, cinta yang hadir bagaikan mutiara. Indahnya sinaran menghidupkan nadiku, mogakan manisnya tetap utuh abadi dalam jiwaku. Dalam hidupku kaulah cahaya, tangisku hanya kepadamu. Kau rela hilang semua, asalkan engkau di sisiku. Ku rela hilang semua, asalkan engkau di sisiku. Ibnul Haytham. Ibnul Haytham merupakan ilmuwan yang sering menguji hipotesisnya dengan melakukan uji kaji. Usahanya itu akhirnya membentuk kaedah saintifik lebih 200 tahun sebelum sarjana Eropah mempelajarinya, iaitu dengan membaca karya-karyanya. Melalui uji kaji yang dijalankan itulah, misalnya, beliau mendapati cahaya bergerak pada garisan lurus. Uji kaji yang dijalankan beliau ialah dengan menggunakan kanta, cermin, pembiasan dan juga pantulan. Beliau merupakan orang pertama yang melihat komponen-komponen melintang dan menegak, cahaya yang terpantul dan terbias secara berasingan. Hal ini merupakan langkah penting untuk memahami optik dalam konteks geometri. Ibnul Haytham juga mengkaji proses terbentuknya penglihatan, struktur mata, pembentukan imej dalam mata dan sistem penglihatan. Ibnul Haytham yang digelar Bapa Optik meninggal dunia ketika berusia 74 tahun di Mesir pada tahun 354 Hijriah bersamaan 1039 Masihi.